Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Minta maaf tuan-tuan, para penonton, para pemerhati live. Suara agak berkahak sikit, asyik bunyi, asyik nak je. Okay. Daripada an Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, rawahu al-Bukhari. Yang bermaksud daripada Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah hari ini kita dalam rancangan Mari Mengaji. Kalau orang Kedah kata mai mengaji. Mai mengaji bersama dengan Isma Johor Bahru, insya-Allah, Isma Johor. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Warattilil Qur'ana tartila. Surah Al-Muzammil ayat yang keempat. Yang bermaksud bacalah Al-Quran itu dengan secara tartil. Surah Al-Muzammil ayat yang keempat. Tartil dalam tafsiran ulama Al-Quran menerangkan bahawa iaitu bacaan lambat dan tenang serta melafazkan setiap huruf dari makhrajnya yang betul dan memenuhi hak sifat asli ataupun sifat yang mendatang pada huruf yang berkenaan. Okey. Dan memelihara hukum tajwid serta merenung maknanya. Itu maksud tartil, itu maksud bacaan tartil. Kalau kita tengok balik dalam bacaan Al-Quran, dia ada beberapa peringkat, iaitu di antaranya yang paling afdal adalah tartil. Yang paling afdal adalah tartil. Adapun yang lain, martabat yang lain, dia ada tajwid, dia ada hadar, dan dia ada satu lagi tahqiq. Tahqiq. Jadi insya-Allah tuan-tuan, para penonton yang dirahmati Allah yang sedang bersama saya, sama-sama insya-Allah kita belajar Al-Quran pada petang ini selama lebih kurang 30 minit. InsyaAllah surah yang saya pilih pada petang ini adalah surah Al-Kahfi. Tapi sebelum itu, tuan-tuan, para penonton yang sedang live, saya bacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. An Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yuhibbu an yuqra'al Qur'anu ghaddan kama unzila. Saya ni main terus masuk je ni, saya first time ni, jadi saya tak tahu siapa yang tengah live, tengah tengok, ataupun siapa yang tengah sedang standby Quran di depan dia untuk sama-sama kita baca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10 insya-Allah, dan sama-sama kita keluarkan hukum-hukum yang terdapat pada ayat-ayat yang kita baca, yang akan kita baca nanti insya-Allah. Ni tengok kat sini, Nurul Ahmadi is watching ni. Bagi respon sikit, Syekh. Bagi respon sikit. Kemudian insya-Allah hadis yang dibacakan tadi bermaksud daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Syekh Muhammad Faizli semalam minta punya terbaik, Syekh. Ana suara ni ada kak-kak sikit ni, duk je ni. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba-Nya
yang membaca Al-Quran secara tepat sebagaimana ia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. So fokus dia ialah kepada ayat-ayat Al-Quran. Fokus dia adalah pada ayat-ayat Al-Quran. Oh, Syekh Fadil Nur, imam mantap, imam mana ni? Imam Masjid Lakin tempat saya. Ahlan ya Syekh. Okey. Jadi insya-Allah sama-sama kita belajar. Hari ini apa yang kita akan sentuh ialah apa-apa jua hukum tajwid yang terdapat di dalam ayat 1 hingga 10 pada surah Al-Kahfi. Sebelum kita memulakan bacaan, insya-Allah secara ringkasnya kita akan sentuh sedikit sebanyak berkenaan dengan kesalahan-kesalahan dalam bacaan Al-Quran. Secara ada dua kesalahan, iaitu kesalahan yang besar dan juga kesalahan yang ringan. Kita akan tengok dulu kesalahan sebelum kita baca Al-Quran. Oleh kerana bacaan yang kita akan baca nanti, kita mengharapkan ya pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena lihat dulu sama ada bacaan kita itu bertepatan seperti mana ia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kepada kita semua secara mutawatir. Jadi kita akan tengok dulu apa itu kesalahan yang nyata. Kesalahan yang nyata adalah kesalahan yang berlaku pada sebutan huruf. Sebutan huruf. Contohnya kita sebut huruf ta. Huruf ta. Kita baca dengan huruf ta. Maka itu dikira sebagai kesalahan yang besar. Kesalahan yang melibatkan dosa dan pahala. Kalau sengaja kita baca secara salah, secara tukar huruf, maka kesalahan itu boleh mendatangkan dosa. Na'udzubillah min zalik. Sedangkan kita mengharapkan Al-Quran, kita mengharapkan pahala daripada bacaan Al-Quran. Dan kita mengharapkan pahala daripada bacaan Al-Quran kita. Gambar tak boleh ambil, Tuan Syekh Nurul Ahmadi, gambar tak boleh ambil, minta maaf. Tak ada equipment yang lengkap macam entah punya tu. Okey. Kemudian kita tengok pula kesalahan yang ringan. Kesalahan yang ringan. Sorry, kita patah balik kesalahan yang berat tadi. Kesalahan yang berat tadi antaranya ialah kita tukar huruf dengan huruf, kita tukar baris dengan baris. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. An'amta 'alaihim. Kalau ikut pada tulisan Al-Quran, mengikut kaedah Rasam Uthmani, an'amtu 'alaihim. Huruf ta itu diletakkan dengan tanda dhammah ataupun baris depan. Okey, baris depan. Kita tukar pula baris. Kita baca dengan an'amta 'alaihim. Maka itu dikira kesalahan yang sangat besar. Sama ada ubah makna ataupun tidak merubah makna. Okey. Zainab Abdul Ghani. Terima kasih Ustaz, saya cuba ikuti. Zainab Abdul Ghani ni siapa tak apa, kita ikut pelan-pelan insya-Allah. Santai-santai kita sembang-sembang je hari ni insya-Allah. Kemudian kesalahan yang tersembunyi ataupun kesalahan yang ringan. Yang kesalahan yang tidak membawa kepada perubahan makna, seperti meninggalkan dengung, tidak dapat menentukan kadar harakat, mat. Sama ada nak baca dua, bukan nak baca dua, maksudnya dia nak tentukan kadar bacaan panjang tu dia tak erti lagi. Dia beginner. 2, 4, 6 tu dia tak erti nak bezakan lagi. Kesalahan-kesalahan ini tidak sampai merosakkan sembahyang. Namun demikian, pembaca Al-Quran patutlah meninggalkannya kerana dia menyalahi seperti mana bacaan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Jibril alaihi salam. Wallahu taala alam. Insya-Allah kita pergi kepada bacaan. Jadi siapa-siapa yang ada mushaf di depan dia bolehlah tengok muka surat 293 surah Al-Kahfi. Kita baca ayat 1 sampai ayat 10. Sebelum tu kita baca dulu Kitab untuk kita ambil barakah daripada Kitab insya-Allah. Pembuka segala kita punya amalan. Okey, sedia insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ni siapa ni? Oh, Hajah Zainab. Hajah Zainab ni guru Quran juga ni. Hajah para guru, para alim ulama kat luar sana, ustaz-ustaz. Kalau ada salah silap saya, minta tegur secara direct, tak ada masalah insyaAllah. Ashraf Amiruddin, Alhamdulillah. Okay, Ashraf, boleh tak Ashraf macam ni Ashraf? Boleh ya, first time. Jadi kita banyak sembang-sembang lah ini insyaAllah. Sembang-sembang Al-Quran. Sembang-sembang ngaji Al-Quran insyaAllah. Tajwid kan. Sebelum kita pergi kepada bacaan, saya nak masuk sikit lah berkenaan dengan tajwid. Apakah itu tajwid? Dan tajwid itu dari segi bahasa, jawwada yujawwidu. Maksudnya kita memperelokkan sesuatu. Tajwid. Tajwid ni memperelokkan sesuatu. Menurut istilah ilmu tajwid, tajwid itu bermaksud melafazkan setiap huruf dari makhrajnya yang betul serta memenuhi hak-hak setiap huruf, yakni sifat aslinya dan mustahaknya, yakni sifat yang mendatangnya. Tapi kalau baca Quran berlagu tu tajwid ke Ustaz? Baca Quran berlagu tu dia bukan tajwid sebenarnya. Dia bukan dalam maksud istilah ilmu tajwid yang sebenarnya. Dan tajwid ialah kita menjaga sebutan setiap huruf hijaiyah bahasa Arab tu kita sebut secara tepat, secara betul, seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud tajwid yang asalnya. Adapun kita baca Al-Quran dengan berlagu itu adalah satu tuntutan yang lain. Tuntutan yang lain. Satu tuntutan yang amat digalakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tajwid. Syekh Ahmadi lahjah Arabiyah. Ana insan dhaif ya Syekh. Okey, Hajjah Zainab. Saya bukan guru. Hajjah dah lama dah jadi guru Quran. Okey, kita insyaAllah kita masuk surah Al-Kahfi ayat 1. Ayat yang pertama. Saya baca dulu ayat pertama sampai ayat 10. Jadi lepas tu kita tengoklah satu-satu hukum yang ada dalam mana yang kita sempat lah insyaAllah. Sebab masa lebih kurang lagi dalam 18 minit, 17 minit kan. Takut tak sempat nak lalu semua ayat. Saya pilih surah Al-Kahfi ni sebab kita sekarang sudah berada pada akhir zaman yang kita tak tahu. Yang kita tak tahu bila tarikh sebenarnya keluarnya musuh Allah Subhanahu Wa Taala yang paling besar, iaitu Al-Masih Dajjal. Jadi kita ambil kelebihan ataupun amalan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita dapat mempersiapkan diri kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita, generasi kita yang mendatang insya-Allah. Mudah-mudahan kita terhindar dari fitnah Al-Masih Dajjal. Okey, surah Al-Kahfi ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Minta maaf saya baca mad jaiz munfasil dengan kadar 2 harakat. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا
ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Alhamdulillah, selesai ayat 1 hingga 10. Ahlan wa sahlan Fas Arifah. Oh, Kak Pah, Cikgu Syarifah daripada Labis. Ahlan wa sahlan. Lama Kak Pah tak ngaji ni. Cuba baca Kak Pah. Okey, insyaAllah kita pergi kepada ayat yang pertama. Kita tengok hukum-hukum yang terdapat pada ayat yang pertama. Tak maaf lah kualiti kamera ni. Kamera dah jelas, cuma apa nama, dia punya orang yang handle kamera ni tak berapa nak pandai ni. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitab. Alhamdulillah. Kita tengok satu persatu insyaAllah. Hukum yang agak-agak penting. Walaupun kalau kita nak sebut satu-satu hukum tu panjang nanti jadinya kan. Jadi kita tengok hukum yang agak penting dulu. Alhamdulillahi alladhi anzala. Di situ terdapat hukum pada kalimah alladhi, kemudian bertemu dengan anzala. Selepasnya anzala. Huruf mat bertemu dengan huruf hamzah di dalam dua kalimah. Huruf mat bertemu dengan hamzah di dalam dua kalimah. Syidah Daud thumbs up. Siapa Syidah Daud ni? Oh, nak ngaji juga Syidah Daud ni. Ni rumah saya nak ngaji juga ni. Bagus. Okey. Alhamdulillahilladzi anzala. Di situ ada hukum yang diberi nama mad jaiz munfasil. Jadi mad jaiz munfasil ni macam mana kita nak kenal dia? Macam mana kita nak kenal mad jaiz munfasil? Kak Pah kalau boleh dengar dengan jelas soalan ni, bagi respon sikit Kak Pah. Kalau lambat sangat respon, saya jawab terus. Okey. Alladhi anzala. Huruf mad. Mana huruf mad kat situ? Ya tu. Ya maqsurah. Okey. Ya itu adalah huruf mad yang bertemu dengan huruf hamzah di dalam dua kalimah. Huruf mad bertemu dengan huruf hamzah di dalam dua kalimah. Atau dengan cara lain kita boleh kenal mad jaiz munfasil ni ialah dengan Allahumma salli ala Muhammad, ialah dengan kita tengok pada huruf hamzah. Kedudukan huruf hamzah yang berada di atas huruf alif. Huruf alif, okey. Kalau kita tengok contoh yang lain tak ada kat sini. Sekejap lagi kita tengok kat depan nanti mungkin ada. Sebab kalau kita tengok kalau kita tengok hukum mad wajib muttasil, huruf mad bertemu dengan huruf hamzah di dalam satu kalimah, maka kita akan dapati bahawa huruf hamzah itu ada berseorangan, tunggal, ada berseorangan. Dia duduk kat rumah dia tak duduk atas rumah alif. Secara tulisannya kita pun boleh dapat kenali bahawa itu adalah
mad wajib ataupun mad muttasil. Mad wajib muttasil ataupun mad jaiz munfasil. Ada yang cakap nak follow semalam mana ni, tak keluar-keluar lagi ni. Majdi Yusri. Ahlan wa sahlan. Sama-sama kita belajar insya-Allah. Kemudian hukum seterusnya, anzala. Okey, di sini terdapat hukum ikhfa. Ikhfa hakiki. Okey. Jadi hukum ikhfa hakiki ini dia termasuk di dalam hukum nun mati dan tanwin. Dia ada beberapa pecahan. Maka hukum ikhfa hakiki ini termasuk di dalam bab nun mati dan tanwin. Sekiranya nun mati bertemu dengan huruf ikhfa hakiki yang 15, maka secara automatik nama dia adalah ikhfa hakiki. Anzala. Jadi yang pentingnya tu bukan nama dia. Yang penting dia ialah cara macam mana kita membunyikan dengung ikhfa hakiki. Seperti mana yang disebutkan oleh Syekh Faizli semalam ke Faizli? Faizli ada menyebut kebanyakan kita kalau dengung ikhfa ni kadang-kadang ni macam Muhammad Furqani ni, dia banyak salah. Muhammad Furqani ni anak saya ni. Dia dalam dengung ikhfa hakiki ni dia salah teknik sikit. Dia meletakkan lidahnya, hujung lidah tu pada huruf ikhfa hakiki tu ataupun pada huruf nun mati tu, maka dia akan jadi bunyi ikhfa izhar. Dia jadi anzala. Dia dengung, dalam masa yang sama dia juga mengizharkan nun mati itu sendiri. Wallahu a'lam. Jadi cara dengung dia ialah kita tidak merapatkan ataupun kita tidak meletakkan hujung lidah kita pada langit ataupun pada nun mati itu sendiri. Contoh dia yang saya boleh buat insya-Allah, seperti mana yang saya belajar, seperti mana yang saya talaqi, inilah contoh dia yang saya boleh baca insya-Allah. Kalau ada contoh-contoh lain boleh kita kongsi insya-Allah. Alladhi anzala. Dia tak akan bunyi anzala. Hujung lidah tidak diletakkan pada makhraj huruf nun. Okey, seterusnya ala. Huruf ain. Huruf ain ni saya banyak bagi kaedah. Bukan banyak bagilah. Maksudnya saya ada bagi kaedah cara kita nak sebut huruf ain secara tepat insya-Allah ialah dengan salah satunya, sebab kita sekarang ni kita nak fokus kepada pelajaran tajwid itu sendiri. Apa maksud tajwid itu? Ialah kita menyebut huruf itu seperti mana yang dikehendaki, tepat seperti mana yang dikehendaki, setakat yang kita mampu. Lah. Kalau kita dah ada kelemahan, kecacatan dan sebagainya, kita tak mampu, insya-Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah usaha-usaha yang kita telah lakukan. Ada kawan satu sekolah saya, huruf ra dia tak boleh nak sebut. Huruf ra tak boleh nak sebut. Nama dia kita tak boleh sebut lah. Nama dia orang special. Dia memang sekarang dia orang hebat sekarang ni. Huruf ra tak boleh sebut. Tetapi setelah puluhan tahun, belasan tahun dia usaha, alhamdulillah. Dah balik Mesir semua. Dah balik Mesir pun tak boleh sebut lagi. Balik lagi usaha, alhamdulillah. Akhirnya berjaya sebut huruf ra. Masya-Allah, hebat. Okey. Jadi huruf ain ni macam mana kita nak sebut dia? Kalau tuan-tuan ada bersama saya sekarang ni, kalau dengar saya punya suara, boleh kita tutup hidung kita, kemudian kita bunyikan huruf ain. Bila kita sebut huruf ain, kalau suara kita tersekat, bunyi dia macam ni. Ain. Maka sebutan huruf ain tu kurang tepat. Dia kalau kita tutup hidung, still masih boleh lagi kita sebut huruf ain secara seperti mana yang dikehendaki. Okey. Okey, dekat ala tu, pada kalimah ala ada hukum dekat situ, nama dia mad tabi'i ataupun mad asli. Macam mana nak kenal dia? Macam mana nak kenal mad asli? Bagi respon sikit ni, macam cakap seorang-seorang je ni. Macam mana nak kenal mad asli?
Huruf mad. Secara orang kata apa? Secara kaedahnya Muhammad Yamin. Oh masya-Allah. Ustaz Yamin daripada Sabah ni, daripada Labuan. Sekarang tengah manage mak tahfiz sendiri. Alhamdulillah Syekh, barakallahu fik. Ramadan Karim. Okey. Salah satu cara kita nak kenal mad asli ialah kita tengok huruf mad asli, iaitu alif, waw dan ya. Alif, waalaikumsalam. Alif mati sebelum dia ada baris atas. So kat sini mana alif dia ni? Tu alif yang digantikan dalam bentuk alif mad, alif kecil tu kan. Tu alif mad asli lah tu. Kemudian waw, ya. Waw mati sebelum dia baris dhammah, ya mati sebelum dia baris kasrah. Tu cara kita secara ringkas kita nak kena mad asli. Ataupun secara yang lain, secara tulisan kita boleh kenal mad asli ni kalau kita tengok huruf, contoh dia huruf waw. Kalau kita tengok huruf waw tu dia tak ada baris di atas dia, tidak diletakkan sebarang baris di atas dia. Begitu juga huruf ya, begitu juga huruf alif. Maka kita kenal dia sebagai mad asli ataupun mad tabi'i. Kemudian abdihi. Okey. Abdihi ada hukum takassuh, ada nama dia, hukum yang diberi nama dengan qalqalah. Qalqalah pula dia ada 3 bahagian. Ada 3 jenis qalqalah. Yang pertama qalqalah kubra, kemudian qalqalah sughra, kemudian qalqalah akbar. Okey. Jangan qolah-qolah pula. Ni bukan qolah ni. Ini qalqalah. Qalqalah ni maksud apa? Seperti mana yang disebutkan oleh Ustaz Faizli semalam. Qalqalah maksudnya lantunan. Bunyi lantunan yang kita buat secara spontan. Jadi kita bukan buat secara macam kita Kedah kata pedor. Kita buat benda tu. Ni dia jadi secara spontan. Abdihi. Kita abdihi tak boleh macam tu. Dia tak tepat macam tu. Abdihi. Macam tu. So baca dia macam mana? Abdihi. Anzala ala abdihi. Okey. Kemudian ada kat situ hukum alif lam al-qamariyah. Kita tak tengoklah hukum alif lam, insya-Allah kita pergi kepada hukum yang agak berat sikit. Tak adalah berat sangat pun kan. Kemudian walam yaj'al lahu, ada lagi kat situ abdihil kitabah. Kitabah ada alif mad kat situ, maka dia dikenali dengan mad asli ataupun mad tabi'i. Walam yaj'al lahu iwaja. Ada kat situ walam ya. Mim mati bertemu dengan huruf ya. Apa nama dia, hukum kat situ? Hukum dia ialah, hukum dia apa ni? Izhar syafawi. Dia masuk dalam hukum mim mati juga ni. Mim mati dan dalam hukum mim mati. Okey. Mim mati bertemu selain daripada mim dan ba, maka nama dia adalah izhar syafawi. Sedar tak sedar kita nak habis dah masa, lebih kurang lagi 2 minit 3 minit. Baru ayat pertama. Masya-Allah. Banyak nyembang ni. Okey, kita tengok lagi seterusnya. Walam yaj'al lahu. Seperti mana abdihi yaj tu adalah mad lagi. Qalqalah sughra. Jadi saya sebut tadi qalqalah ada 3. Macam mana kita nak kenal qalqalah sughra, kubra, akbar? Contoh yang saya boleh bawa, yaj'al lahu itu adalah qalqalah sughra kerana huruf qalqalah qutbu jaddin berada di tengah-tengah kalimah, kan? Maka kita baca dengan lantunan yang agak perlahan, yang agak tidak kuat. Adapun qalqalah kubra dia berlaku pada akhir kalimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Dia berlaku di hujung kalimah, di hujung ayat. Okey, berlaku di hujung ayat. Adapun qalqalah akbar
Contoh dia tabbat yada abi lahabin wa tab. Dia berlaku pada hujung kalimah, dan huruf qalqalah itu ada tanda sabdu, maka dibaca dengan sedikit tekanan lagi, ditambahkan tekanan pada huruf ba tersebut. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tekan lagi sikit. Kemudian saya suka nak sebut di sini iaitu Alina Sawab. Maklum. Ahlan maklum. Okey. Saya nak sebut satu lagi, huruf jim. Huruf jim. Ramai yang saya tasmi' bacaan diorang ni. Suka macam bagi angin yang terlebih pada huruf jim. Contoh dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rajim. Tu angin dia lebih sangat tu. Sedangkan huruf jim, kalau kita tengok dalam huruf mahmus ni dia tak ada pun huruf jim. Fahathahu syakhsun sakat, tak ada pun kat sana huruf jim. Maka jim tu kita jangan ada angin yang terlebih. Contoh angin terlebih macam mana? Yaj. Kadang-kadang dia terlajak sikit kan, dia terlebih Arab sikit. Maka dia sebut macam tu lah. Okey, kita pun dah sampai kepada penghujung rancangan. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu yang akan datang, hari yang sama, hari Ahad, jam 2 hingga 2.30 petang insyaAllah. Tapi sebelum tu saya nak habiskan sikit ayat yang pertama ni. Huruf jim tadi, kontrol angin jangan terlebih. Walam yaj, jangan yaj. Yaj'al lahu iwaja. Kemudian iwaja itu ada huruf sin di atas huruf alif. Sin tu menunjukkan ada saktah. Ada saktah. Maka kalau kita nak baca saktah, kita bacalah walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Kalau boleh Allahumma salli ala Muhammad, kalau nafas cukup, bolehlah berhenti sekejap, kemudian sambung, berhenti pada syadida, kemudian ambillah pada kalimah ataupun mana-mana kalimah yang sesuai. InsyaAllah. Kemudian tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pengakhirannya insyaAllah, akhirnya saya nak sebut di sini berkenaan dengan rukun membaca Al-Quran. Rukun membaca Al-Quran. Alhamdulillah kita ada program Mari Mengaji. Mari Mengaji. Tapi apa yang lebih penting daripada yang kita belajar sekarang, yang kita mengaji sekarang ni, ialah rukun membaca Al-Quran. Apakah itu rukun membaca Al-Quran? Mana ni? Hilang pula lah. Dia ada beberapa rukun dalam membaca Al-Quran, iaitulah yang pertamanya membaca secara talaqi, bacaan secara talaqi, berdepan dengan guru, bermusyafahah. Kita baca, kemudian guru dengar, kemudian ataupun satu cara lagi ialah guru baca, kemudian kita dengar. Itu adalah cara yang sebetulnya, yang sepatutnya. Apa tu Syekh? Iwajak. Oh, tu dia terlebih sikit tu. Bukan terlebih apa, maksudnya dia tertambah sedikit dia punya saktah dia tu. Iwajak, dia terlebih sikit. So kurangkanlah sikit lah. Iwajak, mungkin sebab dia tahan nafas tu yang jadi bunyi jak tu. Wallahu a'lam. Saya nak sebutkan sini satu lagi berkenaan dengan ni lah, dengan rukun bacaan Al-Quran. Rukun itu adalah yang sangat mustahak, yang perlu semua kita ikuti, kerana takut-takut nanti kalau kita tak ikut dia punya cara nak baca Al-Quran ni, maksudnya kita baca secara online macam ni saja, kita tak pergi kepada guru-guru yang ada mempunyai sanad yang sahih dan sebagainya, maka bacaan kita tu kadang-kadang kita ikut teori semata-mata. Kalau kita ikut buku-buku tajwid ni, dia ada sebut lah macam mana kita nak idgham, macam mana kita nak ikhfa, macam mana kita nak saktah, macam mana kita nak macam-macam lah. macam mana kita nak imalah. Itu semua teori. Teori ini berlaku dalam bacaan Al-Quran ni
hanya 5%. 5% sahaja. Yang selebihnya ialah secara talaqi, berguru, menghadap guru, baca secara berdepan insya-Allah. Wallahu taala alam. Apa yang kurang daripada kelemahan diri saya sendiri, apa yang baik tu kita sama-sama kongsi datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sambung lagi insya-Allah pada minggu akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.